Ta'arif bagi Mau'izah Al-Hasanah ialah berdakwah melalui nasihat dan pengajaran yang baik. Perkataan Mau'izah Al-Hasanah membawa maksud sebagai jalan untuk menyampaikan dakwah dan uslub berdakwah, bertujuan untuk mendekati bukan menjauhkan, memudahkan bukan menyusahkan, mengasihi dan bukan menakutkan. Menurut Imam Al-Ghazali, Mau'izah Al-Hasanah adalah beberapa pengajaran dan nasihat yang berdasarkan kepada apa yang terkandung dalam Al-Quran dan aspek perkhabaran yang menggembirakan dan ancaman yang menakutkan, kemudian disertai dengan kesabaran dan keikhlasan dalam nasihat yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah forum yang bertajuk Uslub Mau'izah Hasanah yang memberi maksud cara menyampaikan nasihat yang baik. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya akan gunakan diri saya dan ahli panel saya. Yang saya Syazah Syazlina binti Ishaq, dan di sebelah saya saudari Nur Syahira binti Nasruddin, dan di hujung sana diberi nama Nurul Izzati binti Muhammad Saharuddin. Asas dakwah adalah untuk menarik perhatian manusia supaya beriman dengan ajaran Islam sebagai panduan hidup. Penarikan perhatian tersebut sangat berkait rapat dengan penerimaan konsep fikir dan hati yang berbeza dengan gaya pemikiran maudhu' yang sebelumnya. Okey, baik. Seterusnya, mari kita bertanya kepada sahabat kita apa yang dimaksudkan dengan uslub. Silakan saudari Syahira. Okey, baik. Assalamualaikum. Nama saya Syahira binti Nasruddin. Seperti yang dicakapkan oleh saudari moderator sebentar lagi, kita berbalik kepada soalan yang diberi oleh moderator, iaitu mengenai maksud uslub. Pada umumnya, uslub secara mudahnya ialah cara merancang segala berkaitan dakwah dari sudut bahasa bermaksud jalan, arah tuju, aliran pemikiran dan pelbagai bentuk bagi memudahkan dan mendekatkan kefahaman yang hendak disampaikan kepada sasaran agar dapat difahami dan diterima dengan mudah. Okey, baik. Syukran jazilan kepada saudari Syahira atas penjelasan yang diberikan. Apa yang saya dapat simpulkan dari penjelasan saudari Syahira ialah uslub atau uslub suatu kepandaian dan kebolehan dalam mengolah dan menjelaskan sesuatu fikiran yang disampaikan dengan matlamat, ianya difahami dengan mudah dan diterima masyarakat. Saya akan teruskan beri soalan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Izzati. Soalan ini sangat mudah, boleh tak saudari terangkan kepada kami Mau'izah Hasanah? Apa yang saya faham mengenai Mau'izah Hasanah ialah nasihat yang baik. Boleh saudari terangkan maksud Mau'izah Hasanah dengan lebih terperinci? Silakan. Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan forum ni, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Izzati binti Muhammad Saharuddin. Okay. Seperti yang saudari moderator kata tadi, Mau'izah Hasanah tu ialah nasihat yang baik. Okay. Mau'izah Hasanah ni ialah semua dah tahu kan maksud Mau'izah tu apa.
mengikut pandangan Al-Barawi di dalam kitabnya, Mau'izah Hasanah itu ialah satu ungkapan yang dengan penuh kasih sayang yang mendapat tarikan penuh kasih sayang, tentulah begitu macam tu. Yang tarikan tu memberi kesan kepada hati. Lepas tu mudahnya Mau'izah Hasanah ni ialah memberi nasihat kepada orang lain dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada panel kita kerana memberi pencerahan yang baik. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada saudari Syahira, apakah konsep yang digunakan dalam Mau'izah Hasanah ini? Okey. Ada beberapa konsep yang digunakan dengan melaksanakan Mau'izah Hasanah. Antaranya tabligh. Dalam konteks dakwah, tabligh menyampaikan ajaran Islam kepada manusia agar diimani dan dipahami untuk menjadikan pedoman hidup. Seterusnya, konsep yang digunakan ialah taklim. Konsep taklim ialah suatu bentuk pengalaman. Yang terakhir ialah ibrah atau ibarah. Ibrah bermaksud mengambil pengajaran daripada contoh yang telah dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan memahami contoh-contoh atau mengambil dari sebuah kejadian yang berlaku, proses dakwah akan menjadi lebih mudah. Subhanallah. Cantik sungguh Islam kan? Untuk menjadi seorang pendakwah, mestilah tahu cara-cara dan konsep berdakwah mengikut yang telah disyariatkan. Seterusnya, kita beralih kepada cabaran-cabaran yang sering berlaku kepada Mau'izah Hasanah dalam berdakwah. Perbezaan pandangan dalam kalangan pendakwah adalah suatu perkara yang perlu dielakkan. Para pendakwah adalah tempat rujukan masyarakat terhadap sesuatu perkara. Beberapa perkara yang perlu dielak dalam diri seorang pendakwah ialah jahil dalam meraihkan perbezaan, yakni adab ikhtilaf, cenderung menonjolkan kehebatan masing-masing, tidak meraihkan pandangan orang lain, di samping juga memuji berbanding memuji. Kita teruskan kepada soalan seterusnya. Dalam berdakwah banyak gangguan, cemucah, kritikan dan sebagainya dari orang ramai. Apakah cara seorang pendakwah dapat memahami fiqh utama supaya tugas dakwah disampaikan tanpa gangguan? Dipersilakan saudari Izzati. Soalan yang menarik daripada saudara moderator kita. Yusuf Al-Qadari ada menyebut dalam seorang pendakwah ni perlu ada 5 fiqh utama dalam diri dia untuk berdakwah. Yang pertama ialah fiqh maqasid. Maqasid tu bermaksud sasaran. Apa yang kita nak sasarkan dalam berdakwah ni. Satu fiqh yang tidak hanya tertentu hanya kepada juz'iyat, iaitu satu cabang sahaja, tetapi juga merangkumi keseluruhan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, fiqh aulawiyat, iaitu keutamaan. Dan fiqh keutamaan ini mendalami keutamaan yang perlu dalam Islam. Pendakwah perlu memikirkan isu paling utama untuk dijelaskan kepada masyarakat. Contohnya kalau kita nak berdakwah tu, contohnya kalau ada orang dah bagi tajuk, kita kena fahamkan betul tajuk tu. Yang ketiga, fiqh sunan, iaitu sifat alam. Sifat alam dan ijtimaiyah sosial. Ia telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, iaitu Al-Quran. Yang keempat ialah muwazanah baina al-masalih wal mafasid, iaitu pertimbangan antara kemaslahatan atau kemudaratan. Dia punya keterangan dia, dia berdasarkan kepada pemahaman objektif dan ketelitian terhadap realiti.
justru sesuatu metodologi dakwah yang telah dipilih oleh seseorang pendakwah pastinya sesuai dengan tahap kemampuan yang dia ada. Yang kelima ialah ikhtilaf, perbezaan. Biasanya para pendakwah ni banyak khilaf antara dia orang. Lepas tu dalam ikhtilaf ni menyebabkan ketaksuban terhadap sesuatu pendakwah. Oleh itu para pendakwah ni perlu bersatu hati untuk mengelakkan ketaksuban itu. Okey, sebagai kesimpulan daripada saya, para pendakwah tu perlu memahami konsep fiqh yang telah disyariatkan dan mengamalkannya. Terima kasih kepada saudari Izzati atas perkongsian yang sangat bermakna kepada kita. Semoga kita dapat dipraktikkan dan diamalkan dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih juga kepada saudari Syahira atas perkongsiannya juga. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah cara mau'izah hasanah adalah cara yang paling mudah untuk diaplikasikan dalam arena dakwah. Pendekatannya yang mementingkan konsep kelembutan dan kesantunan memerlukan para da'i. Namun ia tetap mengundang cabaran kepada da'i beradaptasi tersebut. Namun begitu, cara yang diaplikasikan oleh da'i juga berkemungkinan mengundang reaksi negatif daripada da'i lain. Disebabkan berbeza pandangan dan tahap ilmu. Sekian sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat kepada semua para pendakwah di luar sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya, semoga metod dakwah yang dicadangkan ini dapat memberikan kelebihan di dalam proses PNP, Pendidikan Islam Negara ini. GPI bukan sekadar guru sahaja, tetapi dalam masa yang sama, dia juga bergelar sebagai seorang pendakwah yang mengajar para pelajar mengenai Allah SWT, mempunyai akhlak al-karimah dan menjadi umat wawasan yang tidak hanya mementingkan perkara-perkara keduniaan semata-mata, tetapi di dalam masa yang sama, mereka mengejar kehidupan yang bahagia dan kekal abadi dengan memperolehi redha Allah dalam setiap perkara yang dilakukan.